Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhsin Amdan. Kita di Bola Rata TV sekali lagi. Baru-baru ni tersiar di Astro Arena yang mana Azlan Mubin dan Adeline Ismail menyatakan mengenai satu persoalan, iaitu boleh ke tak boleh sebenarnya sepak takraw ni, sebab ada satu kenyataan daripada Menteri Belia dan Sukan sendiri, iaitu Rizal Marikan, yang mana menyatakan secara khusus sepak takraw masih tak boleh main sebabnya ada terdedahlah kepada risiko-risiko. So kalau kita tengok footage ni, antara persoalan terhadap Okey. sukan sepak takraw. Ya, ianya masih kurang jelas adakah kebenaran bermain hanya terarah pada latihan skuad kebangsaan. Dan bila pula penganjuran kejohanan boleh bermula? persoalan di situ sama ada arahan yang disebutkan oleh KBS merujuk kepada pasukan negara sahaja atau terlibat pada semua orang, saya, anda dan semua sekali. Dan apa yang kita kena faham juga sebenarnya ialah ini memberi kesan kepada penganjuran STL sendiri, sebab Astro, selain daripada Astro lah, syarikat-syarikat TV yang lain, broadcaster yang lain juga sebenarnya terjejas dengan COVID ni, kerana mereka susah nak buat penggambaran, susah nak adakan event. Bila tak ada event, tak ada bisnes. So STL adalah antara penyumbang bisnes yang sangat bagus untuk Astro Arena khususnya. Jadi pasti mereka nak STL berjalan secepat mungkin. Dan kami sendiri pun sebagai peminat sepak takraw suka kalau STL berjalan cepat, sebab Thailand nampaknya dah mula dah dengan kejohanan satu lawan satu mereka. Jadi nak tunggu sampai bila. Jadi kalau kita tengok daripada news ni, Lebih-lebih lagi selepas kenyataan ini dari Menteri Belia dan Sukan. dengar. Takraw itu masih dianggap merupakan sukan yang ada possible physical contact. Sepak takraw masih dianggap sebagai sukan yang ada possible physical contact. Itu kata Menteri Belia dan Sukan yang baru. Okey, kita tengok sikit lagi. Apa yang dikaji dan diteliti oleh MKN dengan KM, dia masih menganggap sepak takraw itu adalah sukan, merupakan sukan maknanya tak dibenarkan. Baik. Apabila menteri kata menurut KKM dan MKN mengkaji bahawa sepak takraw bla bla bla, pertamanya yang kita kena pastikan betul-betul, ya ke KKM dan MKN kaji? Ada ke masa mereka nak kaji sepak takraw ni? Dia ke kaji di mana? Siapa yang dikaji? Main dekat mana? Dan perkara ni saya telah rujuk sendiri kepada badan autoriti, khususnya MKN. Saya dah berhubung dengan salah seorang pengarah MKN negeri dan bertanyakan tentang hal ini. Dan jawapan yang agak lucu saya dengar, dia kata, "Sen, kita orang ni bila masa nak kaji takraw-takraw ni?" Dan yang lebih baik lagi ialah sebab terdahulu sebelum kenyataan menteri, sudah pun dikeluarkan garis panduan sukan-sukan yang boleh main ataupun tak boleh main. Ingat tak video saya yang sebelum ni, iaitu sepak takraw kena saman ke tidak tu? Keratan tu, ini bukan saya yang keluarkan. Keratan ini dikeluarkan sendiri oleh pihak kerajaan. Dia masuk kenyataan Menteri Belia dan Sukan, kita bercanggah dengan apa arahannya terdahulu. So, apa sebenarnya kita nak buat? Maka inisiatif yang kami ambil ialah sebenarnya untuk menghasilkan video ini dan mengharapkan video ini sampailah kepada Menteri Belia dan Sukan, MKN, KKM untuk dijadikan panduan. Sebab kami percaya KKM, MKN terlalu sibuk untuk mengendalikan banyak benda yang lain. Sepak takraw ni remeh aja. Cuma bagi kami dia bukanlah remeh sebab dia melibatkan macam-macam perkara. Penganjuran, latihan, penjualan peralatan, barang permainan, peralatan bola, net dan sebagainya. Dia adalah satu industri buat kami. Jadi apa yang kita berharapkan bahawa video ini dapat memberikan satu penjelasan yang lebih baik. Saya juga suka dengan kenyataan Tok Mat dalam temu ramah yang sama, iaitu Tok Mat mengatakan bahawa ni pun jarang saya nak setuju dengan Tok Mat. Tapi kena saya setuju dengan Tok Mat. Itu Tok Mat kata apa? Kalau perlu pakai glove, pakailah glove. Saya setuju. Benda tu ada logical possibilitiesnya, dan untuk mengesahkan perkara ini kami ada melakukan simulasi yang bertempat di sebuah lokasi rahsia. Lokasi rahsia lah sangat. Kami ke Desa Kemuning sebenarnya untuk mencuba sendiri adakah sepak takraw berbahaya, berkemungkinan berbahaya seperti yang disebut oleh YB Menteri. Kami bukanlah nak menyanggah ataupun kata apa, membantah, jangan salah faham. Cuma kami mahukan
penjelasan yang lebih baik lah, sebab benda ni mengibatkan banyak kekeliruan. So, saksikan sama-sama hasil rakaman kami ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Muhammad Hamdan. So, hari ni kita akan menilai bagaimanakah permainan sepak takraw berbahaya ataupun tidak, berisiko ataupun tidak untuk sama-sama kita menentang COVID-19. Kerana baru-baru ni ada kenyataan menteri mengenai sepak takraw berisiko tinggi. Jadi, mari kita lihat satu demi satu apa yang berlaku. Dalam sepak takraw, pertama yang kita dapat lihat ialah isu penjarakan sosial. Untuk mengatakan sepak takraw memiliki risiko kontak badan yang mudah, sebenarnya saya mudah nak mematahkan saja kata-kata Pak Menteri. Sebab kalau kita lihat di sini, jarak pemain-pemain sepak takraw antara seorang pemain ke seorang pemain yang lain nyata jauh berbanding dengan pemain-pemain badminton. Sedangkan badminton dengan mudah saja mendapat kebenaran untuk bermain. Bukan untuk menidakkan sukan badminton, tapi kita rasa penjelasan yang lebih baik perlu diberikan mengenai hal ini dari sudut ini dulu. So, kalau kita lihat mungkin yang akan selalu diperkatakan ialah ketika pemain bersentuhan ketika berlaku pertukaran mata. Tapi kita dapat lihat sini, ini contoh permainan yang dilakukan tanpa sebarang sentuhan antara seorang pemain ke seorang pemain yang lain. Nampak way itu pun jarak jauh. Ini yang kita nak sebenarnya. Tu nama pemain harus diambil, nombor telefon, kontak number dia, hand sanitizer kena bawa. Way tu semua jauh-jauh je, jangan dekat-dekat. So, bolehlah main sepak takraw sepatutnya. Tak ada isu pun. Nampak? Gila panjat-panjat tinggi-tinggi macam tu. Mana ada sentuhan sosial? Kan feeder pun setting bola jauh-jauh. Okey lah tu. Itulah sikit sebanyak apa yang kami cuba usahakan. Seperti yang saya maklumkan pada awal, bukan niat kami nak tunjuk ke kepala ke apa, tidak. Tapi sekadar mohon satu penjelasan yang lebih baik kerana dia melibatkan ramai orang. Kita tak nak lagi berlaku kes ada pemain sepak takraw kena saman, kena tangkap polis. Sebab arahannya agak bercangkar. Dan ia melibatkan satu industri juga sebenarnya. Jadi, semoga YB Menteri dapat memberikan kami satu garis panduan yang lebih jelas. Semua orang dapat ikut arahan dengan lebih baik dan kita semua selamatlah daripada ancaman COVID-19 ini. So, jangan lupa komen, subscribe dan juga share. Terima kasih kerana menonton Bola Rotan TV. Jumpa lagi.